Baik, seterusnya saya jemput Datuk Ahmad Amzad bin Muhammad, Kuala Terengganu. Terima kasih Tan Sri. Assalamualaikum. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, Tan Sri Yang Di-Pertua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sentiasa mempergiatkan aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi R&D and C&I sebagai pemangkin dalam sektor agro makanan. Ianya diberi tumpuan melalui inisiatif penyelidikan kementerian, pertama sekali Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, Penyelidikan Veterina dan Institut Penyelidikan Perikanan. Strategi ini dipacu oleh Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menggariskan R&D and C&I dan teknologi sebagai pemangkin kepada transformasi sistem agro makanan Malaysia yang cekap, berdaya tahan, mampan dan terangkum menjelang 2030. Dana R&D and C&I merupakan salah satu faktor kritikal bagi merealisasikan keperluan penyelidikan yang mampan. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, 246.79 juta bagi pelaksanaan 31 program yang dilaksanakan secara kolaborasi. Di bawah rancangan Malaysia ke-13, lebih 200 juta diperuntukkan secara bagi aktiviti R&D and C&I tadi. Antara pencapaian yang signifikan ialah pembangunan varieti dan bakar baru dan berdaya tahan untuk menyokong pengembangan industri bekalan benih dan pembiak bakar tempatan, termasuk varieti padi MRQ103 Maria, kawasan tadahan hujan MR326 Kesidang, varieti kelapa rendah hasil tinggi Malayan Brown Drought. Ini MKL 8, MKL 9, MKL 10. Recirculating Agriculture System, termasuk pembangunan benih ikan berkualiti bagi menyokong industri aquaculture negara. Ini banyaklah penyelidikan yang dibuat. Di samping itu, tahap kesediaan pengeluar makanan untuk mengguna pakai teknologi telah dipertingkatkan melalui program pemindahan teknologi yang berstruktur, pembimbingan teknikal, latihan praktikal, serta sokongan dalam peningkatan kualiti produk, pemanjangan jangka hayat dan pematuhan pensijilan. Tumpuan penyelidikan semasa diberi kepada pemodenan agro makanan, merangkumi komoditi padi, buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman, industri dan subsektor ternakan serta perikanan. Untuk mempercepatkan pemindahan teknologi supaya proses ini berlaku secara berterusan untuk manfaat golongan sasar, Kementerian melalui jabatan dan agensi di bawahnya telah memperkemas ekosistem pemindahan teknologi agar menyeluruh dengan memperkukuh peranan agensi pembangunan dan menggalakkan penglibatan awal industri dan komuniti tani bagi memastikan teknologi yang dibangunkan adalah praktikal, ekonomik dan mudah diguna pakai. Seramai 684 orang penyelidik sedang berkhidmat di kementerian dan institut-institut penyelidikan kementerian di berbagai peringkat kepakaran, dengan kapasiti pengisian 93% daripada jumlah perjawatan. Kementerian melaksanakan plan pergantian dan pembangunan bakat sebagai satu pendekatan berstruktur yang membolehkan pemindahan ilmu, bimbingan dan latihan dilaksanakan secara berperingkat bagi mengelakkan jurang kepakaran penyelidik. Seterusnya, memastikan
kesinambungan fungsi penyelidikan secara mampan. Selain itu, aktiviti pemindahan ilmu dipergiatkan dengan pengukuhan kerjasama dengan universiti, industri dan rakan antarabangsa. PKKM komited dalam memastikan kepastian penyelidikan pertanian akan terus relevan dan mampan di negara kita ini. Terima kasih. Sila Kuala Terengganu, soalan tambahan. Terima kasih Menteri. Memandangkan sektor pertanian negara seperti mana yang disebut tadi, baguslah ada rancangan dengan bilangan pegawai R&D yang ramai, tetapi kita berhadapan dengan masalah isu tenaga kerja pendidik yang menua, makin orang lama ramai yang aging workforce dan persaraan pakar-pakar yang senior di agensi berkaitan. Adakah kerajaan bercadang mewujudkan skim mentor-menti pakar penyelidik yang formal atau melantik semula pakar yang pesara sebagai resident fellow untuk tempoh transisi bagi memastikan jurang kepakaran kritikal seperti bioteknologi benih dan kecerdasan buatan di dalam pertanian dapat dipindahkan kepada penyelidik muda sebelum mereka bersara secara wajib. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Itu satu soalan yang baik dan perlu kita menghadapi perkara ini. Memang dalam perkara ini yang berhormat kita lihat case by case. Sebab misalnya seorang penyelidik nak sampai ke peringkat pakar itu, memanglah dia ada ilmu yang cukup tinggi dan perbelanjaan kehadap orang itu untuk berkursus berbagai peringkat. Oleh itu case by case, kalau ada orang-orang seperti itu, kita akan memohon kepada pihak Kementerian Keuangan atau dan sebagainya untuk mereka dilanjutkan. Sebab pakar ni dia tak bergantung sangat kepada umur. Kadang 60 tahun dia kena bersara, tapi dia masih lagi sihat. Macam saya lebih 60 tahun masih sihat. Saya harap Kuala Terengganu pun akan jadi macam tu. Tapi kita case by case. Sebab saya amat penting misalnya hal benih, hal penyelidikan, hal semuanya itu. Kadang-kadang 60 tahun tu baru peringkat baru nak matang dalam hal research. Melainkanlah kalau kerja-kerja fizikal yang lain. Sebab itu kita akan lihat case by case. Saya terima kasih di atas soalan itu. Saya jemput Rasah. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker atas peluang yang diberikan. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri ketika menjawab soalan asal daripada Yang Berhormat Kuala Terengganu tadi. Saya menghargai peranan komitmen kerajaan dengan pendanaan yang besar. Saya memetik apa yang Yang Berhormat Menteri sebut tadi, varieti padi untuk ialah antara yang menjadi target ataupun fokus kepada penyelidikan kita. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah baka ataupun benih varieti padi yang baru tu boleh membantu kita untuk mengekang kemerosotan SSR, kadar sara diri yang semakin hari semakin merundum hari, saya gunakan perkataan ni. Sebab saya difahamkan 5 tahun dulu kita di tahap 70% SSR. Hari ini hanya sekitar 50%. Dahlah, nasi itu makanan ruji rakyat Malaysia. Itu makanan nombor 1. Jadi mohon pandangan daripada Yang Berhormat Menteri. Sila Menteri. Isu padi isu berulang kali dijawab di parlimen ini. Kita kehilangan masa 71% kita berada di kemuncak. Kemudian kita hilang lebih 20,000 hektar akibat daripada pembangunan perumahan yang lain ditukar kawasan sawah kepada perkara yang lain. Hal padi ini dia tidak boleh bertindak secara solo. Semua kerjasama kerajaan negeri perlu, terutama soal tanah yang diperlukan untuk membuka kawasan-kawasan baru. Kali kerjasama memang nampak, tetapi nak dapat hasil meningkat itu dia akan mengambil masa. Memang Mardi mengeluarkan hasil-hasil padi yang hasil tinggi, tetapi teknologi penjagaan juga perlu. Misalnya kita lihat secara bulanan, secara tahunan, dia tetap tinggi misalnya di Sekincan dan di Selangor. Dia pergi hingga 7 hingga 12 tan. Tapi di kawasan-kawasan lain masih lagi di peringkat 4.5 atau 5.5 tan. Ini yang perlu kita tingkatkan. Hal padi kita kata semua adalah tanggungjawab bersama. Terutama kerajaan negeri, kita minta
kalau ada permohonan hak tanah yang sesuai naklah diberi supaya kita hilang lebih 20,000 hektar, dan alhamdulillah sekarang Sarawak, Sabah di antara yang bersedia untuk menyediakan tanah-tanah yang tidak diusahakan untuk dipulihkan kawasan padi ini. Terima kasih.